Okey, selamat sejahtera semua. So, untuk video ini kita akan sambung tengok um, topik yang kedua iaitu lelayan daya. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang daya paduan. Okey, kalau anda masih ingat kita dah belajar tentang daya paduan di mana apa yang kita buat adalah kita cuba tambahkan. Okey, kita cuba tambahkan daya-daya yang mempunyai arah yang satu dimensi ataupun dua dimensi. Okey, kita tambahkan daya. So kalau untuk satu dimensi, contohnya kita ada satu objek, okey, dan kita ada dua daya di mana satu daya ke kanan 10 Newton, satu lagi daya ke kiri 5 Newton. Jadi kita boleh carikan daya paduan dengan tambah tolak saja nombor. Dan kita akan dapat nilai 5 Newton ke arah kanan. Okey, ini untuk satu dimensi. Dan kalau untuk dua dimensi, kita boleh gunakan dua cara. Sama ada kita boleh menggunakan kaedah segitiga. Kaedah segitiga. Okey, sebagai contoh, kalau kita ada dua daya yang bertindak secara berserenjang dengan satu daya ke kanan 3 Newton, satu lagi daya ke atas 4 Newton. So, apa yang kita buat adalah kita cuba copy paste. Di mana kita mulakan dengan lukis 3 Newton, okay, ataupun 4 Newton pun boleh lah. Kita perlu lukis daripada ekor ke kepala. Kemudian, bila kita dah stop dah kepala, kita sambung sahaja copy paste daya yang kedua. Okay, iaitu 4 Newton. Jadi, apa yang kita dapat adalah daripada titik mula ke titik akhir, ini adalah daya paduan. Dan kita boleh kira sama ada menggunakan skala. Okey, contohnya kalau saya lukis 1 cm untuk 1 Newton. Okey, so saya lukiskan ikut skala dan juga sudut yang betul iaitu 90 darjah. Lepas tu saya boleh guna pembaris untuk ukur berapa cm. Okey, sepatutnya ini dapat 5 cm kan. So kita dapat 5 Newton. Ataupun saya guna formula sahaja. Okey, so ini adalah kaedah segitiga. Okay, kalau untuk kaedah segi 4 selari, okay, lebih kurang sama sahaja. Okay, di mana kita buat salinan untuk setiap daya. Okay. So, apa yang kita buat adalah kita lukis semula gambar vektor, cuma kita removekan objek itu dan kita cuba buat satu salinan untuk setiap vektor. So, katakan 3 Newton, saya lukiskan garis putus untuk 3 Newton. Okey. Lepas tu saya pun lukiskan satu salinan untuk 4 Newton. Okey, 4 Newton. So, daripada mereka bertolak, okey, daripada mereka bertolak, titik awal ke titik akhir. So, ini pun adalah cara untuk kita dapat arah daya paduan. Dan kita boleh kira lah. Okay, kita kira dengan cara yang sama-sama ada. Kita lukis ikut skala ataupun kita gunakan formula. Okey, dan untuk topik hari ini, kita akan cuba terbalikkan konsep dia. Okey, di mana kita cuba pecahkan satu daya kepada dua komponen. Okey, satu daya kepada dua komponen. So, katakanlah kalau saya ada satu luggage. Okey, saya ada satu luggage. Jadi, saya tarikkan bag ataupun luggage selalunya ke arah yang saya longgan. Okey, ke arah contohnya saya punya tangan. Okey, saya punya tangan di sini. So, saya akan tarik ke arah ini adalah timur laut kan. Okey. So, apa yang kita nak tengok adalah kita cuba tengok daya ini dan sebenarnya dia menunjukkan dua arah. Okey. Kanan, satu adalah ke kanan dan satu lagi adalah ke atas.
So, vektor daya ini, kita boleh pecahkan kepada dua komponen. Okay, maksudnya sebenarnya kalau kita ada vektor A, daya A dan juga daya B, dia akan dapat hasilnya daya C. Okay, so A tambah B, kita akan dapat C. Tapi sekarang apa yang kita nak buat adalah daripada C, kita cuba pecahkan kepada dua komponen iaitu A dan juga B. Okay, A dan juga B. Okay, sebelum kita mula, kita perlu ulang kaji balik tentang cos, sin dengan tangent. Okay, so untuk segitiga sudut tegak, okay, so kita ada katakan ini adalah A, ini adalah B, ini adalah 90 darjah. Okay, so katakan kalau saya ada sudut A dan saya ada juga okay, di mana ini adalah katakan saya letak sini adalah T. Okay, lepas tu saya letakkan sini sebagai tapaklah base. Saya tulis base lah. Okay, saya tuliskan base. Saya labelkan apa-apa sajalah. Saya contoh X lah. Okay, lepas tu yang ini saya cuba labelkan H lah. Okay, labelkan sebagai H hypotenuse. Okay, so kalau saya cuba fokuskan pada sudut A ini, okay, maka saya boleh bentukkan tiga persamaan. Okay, dan saya sekarang cuba namakan lah. Okay, saya namakan ini sebagai O. Okay, O for opposite. Dan ini sebagai A lah. Ini sebagai theta lah. Okay, maaf ya. Okay, so sekarang cos theta ini, okay, sama dengan, kalau you ingat, petua dia adalah tua ka so. Okay, tua ka so. Okay, kalau ikut bahasa dialek, bahasa Hokkien, tua maksudnya besar. Okay, ka maksudnya kaki. Okay, so tau aso kan macam anti lah. Okay, so tua ka so Okay, so cos theta, dia maksudnya kita ada A dengan H ya. Di mana A adalah adjacent. Okay, adjacent bagi hypotenuse. Okay, hypotenuse. Okay, lepas tu untuk tangent, okay, tangent theta sama dengan, kalau kita tengok tangent O itu opposite bagi adjacent. Okay, dan untuk sin theta, okay, sama dengan apa? Opposite bagi hypotenuse. Okay, tok kaso Okay, so sekarang saya cuba ubahkan sikit dengan tukar alfabet dia. Okay, sekarang saya pakai ini sebagai theta dan saya gunakan A ini sebagai X lah. Okay, X. Lepas tu yang pakai untuk yang tegak saya pakai Y. Okay, lepas tu yang hypotenuse saya kekal lah hypotenuse. Jadi kalau saya nak tuliskan cos theta, dia adalah X bagi H. Okay, X bagi H. Okay, lepas tu tangent theta, dia adalah Y bagi X. Dan sin theta, dia adalah X bagi, Y bagi H. Okay, dan untuk topik ini, kita tak berapa gunakan tangent ya. Okay, so this tangent actually we are not using. Okay, we won't apply this one. So kita akan abaikan tangent lah. Kita cuma akan fokuskan kepada cos theta dengan sin theta. Okay, so kalau saya cuba tuliskan semula, so H cos theta sama dengan X, betul tak? Okay, saya darabkan H ke atas. Lepas tu, H sin theta sama dengan Y. Okay, boleh?
So ini bermaksud ni kalau X ni dia sebenarnya sama dengan H cos theta. Faham tak? Lepas tu Y dia sama dengan H sin theta. Okay, so saya harap you faham tentang yang ini ya. Okay, selepas itu kita akan aplikasikan dua formula ini untuk situasi luggage. Situasi luggage tu. Okay, so sekarang katakan I lukis dengan senang sajalah. Okay, so objek ini atau bag ini ditarik ke arah north east kan. Okay, north east maksudnya kanan dengan atas. So untuk daya ini saya boleh leraikan, okay, resolve leraikan kepada dua komponen. Di mana satu komponen adalah komponen X. Okay, komponen X. Dan kita tengok dia punya arah adalah ke kanan. Okay, ke kanan. Okay, so ini adalah X. Dan satu lagi dia adalah ke atas. Okay, ke atas. Okay, so saya labelkan sebagai Y. Okay, so katakanlah sekarang saya tuliskan daya ini sebagai F. Okay, F. Dan sudut antara F dengan X adalah theta. Okay, boleh? Jadi daripada tiga vektor ini sebenarnya dia lebih kurang sama juga kalau saya cuba tambahkan satu Y di sini. Nampak tak? So dia seperti satu segitiga juga. Okay, segitiga di mana kita ada F serong. Okay, X adalah ke kanan dan Y adalah ke atas. Nampak tak? Okay, so sebenarnya X tambah Y kita akan dapat F. Itu daya paduan yang kita belajar dalam topik 1/1. So apa yang kita buat sekarang, kita cuba pecahkan kepada dua komponen ini. Okay, iaitu X dan juga Y. Okay, so cuba bandingkan dengan gambar yang kita bincang tadi. So yang ini adalah H, ini adalah F. Okay, so sekarang kalau saya tukarkan H dengan F, okay, that means yang ini adalah F, yang ini juga adalah F. Jadi kalau kita nak carikan nilai daya untuk komponen X, dia sebenarnya sama dengan sebenarnya sama dengan F cos theta. F cos theta. Dan untuk Y, dia sebenarnya adalah F sin theta. Dan theta rujuk kepada sudut di antara F dengan X. F dengan X. Boleh tak? Jadi kalau kita tengok buku teks, buku teks dia mungkin dia terus bagi you tahulah macam mana kita nak dapat Y sebenarnya F sin theta, X adalah F cos theta. So ini adalah explanation lah, penerangan kenapa kita boleh dapat formula ini. Tapi sebenarnya saya nak ajar you satu cara untuk senang ingat sahaja. So the thing is, kalau once you dah faham, you dah faham dengan konsep ini, tapi kadang-kadang kita selalu keliru atau lupa macam mana nak ingat kan. One of the ways that I ask students to remember is, so I try to clear. So sebenarnya saya lukis gambar yang sama juga. So the thing is, kita selalu akan pecahkan kepada dua komponen, iaitu komponen X dan komponen Y. Dan selalu ingat X dengan Y mesti 90 darjah. Sudut antara X dengan Y adalah berserenjang ataupun 90 darjah. Dan di sini kita letak theta adalah sudut antara F dengan X. So cikgu nak anda tahu trik ini ya. So
kalau ikut bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita pakai cos. Okay, COS bukan KOS. Okay, tapi tak apa. Okay, so you ingat kalau cos theta, so dia punya alfabet pertama adalah C kan. Okay, so that means untuk sudut ini, nampak tak? Kita cuba kurungkan. Okay, kurungkan antara sudut antara vektor yang terlibat dalam sudut ini. Nampak tak? Okay, kita kurungkan vektor yang terlibat dalam sudut ini, theta. So, kita nampak ada F dengan X. So, that means X dia sebenarnya sama dengan F cos theta. Okay, X sama dengan F cos theta. Okay, dan kalau kita nak ingat satu, manakala yang lain mestilah sin. Okay, yang lain mestilah sin. Okay, so kalau you tahu bahasa Inggeris, sin maksudnya apa? Maksudnya dosa kan? So, you tengok dekat sini Y dia sangat jauh daripada theta. Okay, dia tak ada kaitan dengan kurungan theta ni. So, Y dia sama dengan F sin theta. Okay, sin maksudnya jauh. Okay, so sebenarnya ingat sahaja, selalu ingat kalau yang ada kurungan dengan theta tu, dia mesti F cos theta. Okay, boleh? Saya harap teknik ini boleh bantu anda untuk hafal. Kalau you tak hafal, you kena cuba buat segitiga untuk dapatkan formula tu. Okay? Alright, so sekarang kita boleh pergi kepada tajuk kita untuk tengok situasi atau masalah. Okay. So, kita tengok buku teks dulu. Okay, so sebenarnya kita nampak daya tarikan ini dia sebenarnya terlibat dua komponen. Okay, iaitu yang pertama komponen mengufuk ataupun kita panggil komponen X lah. Okay, komponen mengufuk atau komponen X lah. Okay, so ini adalah untuk X. Dan komponen menegak adalah untuk komponen Y. Okay, kadang-kadang kita namakan sebagai komponen mencang-cang ah. Okay, mencang-cang. Kalau you tak pasti, okay. Mencang-cang kalau you cuba bayangkanlah bunyi untuk potong sayur ke potong bawang ke, dia punya bunyi apa? Okay, cang-cang-cang-cang kan. So that means apa yang you buat adalah you cuba buat gerakan yang tegak. Okay, so itu adalah Y. Okay, so selalunya kita pun kena labelkan juga daya. Okay, daya yang terlibat. So bila budak ini ditarik, maka kita boleh lelaikan pada dua komponen iaitu komponen X dan juga komponen Y. Dan selain itu, budak mesti ada berat. Okay, jangan lupa dia ada berat dan sebab dia sentuh pada lantai, jadi lantai akan memberikan tindak balas normal. Cuma, cikgu nak bagi tahu cuma, okay, so kita cuba tengokkan sebelah kanan gambar sebelah kanan. So you cuba perasan, okay, untuk berat ni dia punya panjang agak lebih sikit berbanding dengan tindak balas normal dan komponen menegak. Okay. Kalau budak ini dia tidak bercut ke atas maksudnya dia bergerak kiri kanan sahaja. Okay, dia tak akan terbang atau diangkat ke atas. Okay, maksudnya daya yang bawah mesti sama dengan daya yang atas. Okay, daya yang bawah mesti sama dengan daya yang atas. Okay, jadi dia punya panjang pun kena sama. Tapi kita nampak sebenarnya yang ini dia agak panjang sikit berbanding dengan tindak balas normal dan juga komponen menegak. Okay, so untuk atas ada dua daya. So kalau saya labelkan tindak balas ini sebagai N, ini sebagai Y. So that means untuk yang tindak komponen daya menegak yang N,
tambah yang Y, dia sebenarnya akan diseimbangkan dengan berat. Okey, berat W. Okey, ini saya cuma tunjukkan sahaja dia punya maksud dia. Okey. Lepas tu kalau katakan budak ini dia tidak bergerak ataupun dia bergerak dengan hal laju seragam. That means dia tak ada daya paduan, tak ada net force kan untuk kiri kanan. Jadi ini bermaksud daya geseran dengan komponen mengufuk X ini adalah sama. Okay, so that means F ini dengan X ini adalah sama nilai dia. Okay, sama nilai dia. Okay, right. So ini adalah satu contoh lah. Okay, contoh. Okay, so ini dah explain lah macam mana kita dapatkan formula untuk F cos theta, F sin theta. Okay, lepas tu kita cuba tengok situasi lah, contoh-contoh. Okay, so aktiviti sebenarnya tak perlu bincang sangat lah. Okay. Okay, so contoh 1. Okay, hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Okay. So di sini kita nampak soalan dia. Okay, satu bongkar kayu sedang ditarik oleh daya T, okay, yang condong pada sudut 30 darjah. Okay. Lepas tu menunjukkan nilai magnitude daya yang bertindak ke atas bongkar. Okay. So di sini kita nampak ada berat. Okay, ada tindak balas normal. Lepas tu ada daya geseran dan daya tarikan. Okay. So first kali kita nak lelaikan daya tarikan ini kepada X dan juga Y. Okay, X dan juga Y. So, untuk Tx, okay, kita biasanya akan tulis lah. Okay, kita tak tulis X saja. Kita akan tulis X ini rujuk kepada komponen untuk apa? Untuk T. So, kita akan tulis T besar, X kecil. Okay, Tx sama dengan, jangan lupa kita ada theta 30 darjah di sini kan. So, sudut antara dua komponen ini kita guna cos. Okay. So, T cos theta. Di mana T adalah 36 cos 30. Okay. So, you kira lah berapa Newton. Okay, berapa Newton. Lepas tu, untuk komponen Y, Ty sama dengan T sin theta. Di mana 36 sin 30. Okay, ini sepatutnya dapat 18 Newton lah. Okay. Okay, dan cikgu lupa nak bagi tahu lah sebenarnya. Okay, kalau you belajar matematik ataupun MX. Okay, so dia punya hubungan macam ni dah. Hubungan antara sin dengan cos. Okay, kalau you cuba tekan calculator. Okay, dia punya cos, contohnya cos 1 ini, dia sebenarnya sama dengan sin 89 darjah. Okay, if you're not sure, if you don't believe, you can just try. Okay, kalau cos 30, dia sebenarnya sama dengan sin 60. Okay, kalau cos 45 sama dengan sin 45. Kalau cos 80 sama dengan sin 10. Okay, macam mana cikgu tahu? Sebenarnya, kita cuba tengokkan nombor antara cos dengan sin. Jumlah mereka adalah 90 darjah. Okay, so kalau cos 1, dia adalah sin 89. Okay, so actually, kalau kita tak nak tengok 30 darjah, okay, contohnya saya lukis sekarang. Kalau kita tak nak tengok 30 darjah, sekarang saya guna cara aspek yang lain. Di mana saya tak mahu 30 darjah, saya mahu 60 darjah di sini. Okay, sebab kita tahu 90 tolak 60, 90 tolak 30 dapat 60 kan. So, sekarang ini adalah T. Nampak tak? Okay, masih T kan. So, untuk komponen X ini, nampak tak? Sekarang dia dah jauh daripada 60.
Dan kalau kita nak pakai cos, kita pakai cos untuk sini. Nampak tak? So, Ty ini, okay, Ty ini dia sama dengan T cos theta, di mana T adalah 36. Okay, dan cos theta sekarang adalah 60. Dan kita akan dapat nilai yang sama kalau you cuba bandingkan dengan apa yang kita buat tadi. Okay. Manakala untuk Tx ini, Tx sama dengan, sekarang sudut dia jauh kan, T sin theta. Di mana T 36 sin 30. Kita dapat jawapan yang sama dengan yang ini. Okay. So, actually, ingat sahaja satu. Okay, selalu tengok komponen yang dalam kurungan itu adalah cos. Okay, itu adalah cos. Okay, so soalan A kita dah selesai. Okay, kemudian soalan B, tentukan magnitude dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkar itu. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita perlu tengok dua dimensi. Okay, satu kita ada X. Okay, kita ada X. So untuk X ini, kita nak tengok segala daya yang melibatkan dimensi X. Okay. So, kalau untuk dimensi X, kita ada Tx. Okay. Tx dan juga untuk FR. Itu sahaja. Lepas tu kita cuba bandingkan manakah satu lebih besar. Okay. Adakah FR lebih besar ke Tx lebih besar. Okay. Lepas tu untuk dimensi Y, kita pun bandingkan juga. Okay. Kita ada R, kita ada Ty, dan kita juga ada W. So, untuk atas kita ada R tambah Ty. Lepas tu, untuk bawah kita ada W. Lepas tu, kita cuba cek manakah satu lebih besar. Okay. Okay, so tadi Tx adalah berapa? Okay, saya cuba tengok. Tx patutnya kita dapat 31.18. Okay, 31.18 Newton. Okay, so sekarang kita cuba tengok paksi X. Okay, so Tx adalah 31 point berapa? Saya dah lupa. 31.18 ya. Okay, 31.18 Newton. Lepas tu daya geseran adalah Fr sama dengan 20 Newton. So untuk apa? Untuk paksi X. Okay, untuk paksi X. Okay, bagi paksi X. So F net sama dengan Tx tolak Fr. Okay. So Tx adalah 31.18 tolak 20. Kita dapat 11.18 Newton. Okay. So at the end, kita akan dapat satu daya paduan. Okay, 11.18 Newton. Ini untuk paksi X. Okay, sekarang kita cuba tengok paksi Y. Okay, kalau untuk paksi Y, kita ada R. R adalah berapa? 6 Newton. Okay, untuk paksi Y, bagi paksi Y. Okay, so F net sama dengan, katakanlah kita ambil atas tu, R tambah Ty tolak W. Okay, di mana R ini adalah, okay, sorry, saya tak cukup ruang. Okay, R adalah 6 Newton tambah Ty tadi kita dapat 18 Newton. Okay, lepas tu berat adalah 24 Newton. So, sama dengan 0 Newton. Okay, so that means dia tak ada daya paduan untuk paksi Y. Okay, so at the end, kita hanya dapat satu daya paduan ke kanan sahaja. Okay, ke kanan sahaja. So, arah dia adalah pergi ke kanan. Okay, pergi ke kanan. Okay, so komponen mengufuk. Okay, kita tengok komponen mengufuk berapa. Lepas tu komponen menegak ke atas, ke bawah berapa. Okay. Okay, katakanlah. Let's say okay, katakan
kalau dy ini adalah 20 Newton okey 20 Newton. Lepas tu R adalah 6 Newton kan? Okey 6 Newton dan berat adalah 24 Newton. So bila kita cuba tambah tolak, okey, R tambah dy tolak W, kita akan dapat berapa? 6 tambah 20 tolak 24, kita dapat 2 Newton. That means tadi kita ada 11.87, betul? 11.118 Newton 11.18 Newton, sorry, okey. Lepas kita pun ada satu lagi daya paduan ke atas, okey, dengan 2 Newton. Nampak tak? Okey, selepas itu kita nampak masih ada 2 dimensi dan kita nak cari daya paduan. That means kita perlu guna semula untuk topik 1.1. Kita tambahkan 2 daya ini. Okey, iaitu kita lukiskan 11.18 kemudian tambah dengan 2 Newton. So at the end kita punya daya paduan adalah lebih ke arah macam ini. Okey, kalau macam ni. That means objek ini dia akan diangkat ke atas. Nampak dia macam terapung sikit. Okey. Tapi jaranglah soalan dia akan keluar macam ini. Okey, lepas tu berapakah pecutan jika jisim ialah 2.4 kg? So saya rasa tak ada masalah. Guna formula F sama dengan MA. Okey, F sama MA. Okey. Alright. Seterusnya adalah satu lagi situasi di mana kita nampak kalau objek itu dia berada di atas sata condong. Okey, sata condong. So di sini sama juga kita perlu analisis sedikit tentang sudut. Okey. So kalau kita cuba tengok objek ini, beratnya selalu bertindak ke bawah. Okey, bertindak ke bawah. Itu adalah berat. Okey. Lepas tu, tindak balas normal sentiasanya mesti diberikan atau disokong oleh permukaan. Okey, so dia mesti 90 darjah kepada permukaan. Nampak tak? Okey, supposed to be 90 degree. Okey, 90 degree kan? Okey. Jadi kalau kita cuba tengok dua vektor ini, dua vektor ini jadi adakah objek ini akan jatuh ke tidak? Okey. So kalau objek kalau sata condong ini dia adalah licin. Okey, dia adalah licin, maksudnya tak ada geseran. Okey, dia tak ada daya geseran. Sebab kita tahu objek ini dia akan cuba turun ke bawah kan. Okey, dia sepatutnya gerak ke bawah. Jadi bila gerak ke bawah, daya geseran akan bertindak berlawanan. Okey, iaitu ke apa? Ke arah northwest. Okey, northwest kan. So sekarang yang daya geseran ini tak ada. Okey, daya geseran ini tak ada. Okey, daya geseran ini tak ada. So dia akan turun ke bawah. Okey, dia akan turun ke bawah. Dan sebenarnya kita akan nampak juga kita boleh leraikan. Okey. Leraikan daya berat ini kepada dua komponen. Okey, kenapa kita nak leraikan daya berat ini kepada dua komponen? Sebab kalau kita cuba tengok kepada yang ini So objek ini dia ada satu tindak balas ke arah northeast kan? Northeast. Jadi sepatutnya dia akan terbang ke arah sana kan? Atau ditarik ke arah sana. Tapi macam mana objek ini dapat berada di atas permukaan? Okay, how does this object stay on the surface without floating or without being pulled to that direction? Okay, so that means there must have one component which is parallel. Okay,
sama atau selari dengan arah ini. Nampak tak? Okay, arah ini. So that means sepatutnya ada satu daya yang bertindak ke arah sini. Dan sebenarnya daya ini daripada mana? Daripada berat. Okay, daripada berat. So berat ini sebenarnya kita boleh leraikan kepada dua komponen. Okay, satu komponen ke sini. Nampak tak? Okay, 90 darjah kepada permukaan. Satu lagi, kita boleh leraikan kepada selari kepada permukaan. Nampak tak? Okay, so this vector W we can resolve into two. Okay, satu adalah berserenjang dengan permukaan. Satu lagi adalah selari, parallel dengan permukaan. Okay, boleh ya? So kita cuba leraikan kepada dua komponen. Nampak tak? Okay, so sekarang ni kalau katakanlah sudut untuk sata condong ini, okay, katakan saya letak theta sahaja. Okay, saya letak theta sahaja. Dan sekarang macam mana saya nak tahu yang ini, okay, kalau saya tuliskan dia sebagai okay, saya tuliskan dia sebagai WX lah. Okay, sebab kita tahu kalau biasa selari kita tuliskan sebagai X kan. WX. So, ini adalah WY. So, macam mana saya nak tahu WX ini, dia adalah cos ke sin. Okay, W cos theta ke W sin theta. Okay, macam mana ingat? So, okay, kalau segitiga, nampak tak? Kita ada dua segitiga tau. Okay, ini adalah berat. Okay, isi ya, this one ini berat. So, ini theta kan? Ini 90 darjah. So, ini adalah berapa? Ini adalah 90 tolak theta kan? Betul tak? Ini adalah 90 tolak theta. Okey. Kemudian nampak tak? Yang daripada yang apa ni? Yang ni warna apa? Warna coklat dengan warna, oh my goodness, I forgot. Okay, warna kuning lah, lebih kurang kuning ni. Mereka ada 90 darjah kan? So actually this one should be theta juga. Okay, so sebenarnya sudut ini pun theta juga. Okay, theta sudut kat sini sama dengan theta sudut kat sini. Okay, so ingat tak tadi saya katakan kalau yang ada theta, so kurungan yang melibatkan dua vektor ini kita pakai cos. So WY ini dia sama dengan W cos theta. Okay, WY sama W cos theta. Dan untuk WX ini dia adalah W sin theta. Okay, so macam nak ingat? Okay, senang sahaja. You cuma ingatkan sahaja. Sama juga sin ini. Okay, sin maksudnya dosa kan? Okay, dosa. That means kita akan jatuh. Okay, jatuh, maruah jatuh, moral jatuh, jati diri dan sebagainya. So, arah yang jatuh ini, vektor ini adalah sin. Okay, boleh ingat tak? So, sin ini, kalau yang jatuh, itu adalah W sin theta untuk WX. Okay, so katakan kalau kita tengok soalan ni, 24 Newton berat. So, kalau dia punya komponen selari ini, WX, okay, WX dia sebenarnya adalah W sin theta. Di mana 20 sin 60. Okay, dapat jawapan. Lepas tu yang untuk serenjang, WY sama dengan W cos theta. Di mana 24 cos 60. Dia dapat 12 Newton. Okay ya.
Okey, lepas tu seterusnya tentukan daya paduan yang bertindak ke atas bongkar. So the thing is, kita cuba bandingkanlah yang paksi yang sama. So basically kita ada satu paksi yang berserenjang dengan pembukaan. Okay, so arah tindak balas normal dengan WY sama juga 12 Newton. That means dan daya paduan adalah kosong. Okay, daya paduan adalah kosong. Lepas tu untuk bongkar yang selari, okay, yang jatuh selari ini, so dia hanya ada daya paduan ini sahaja. Okay, so kita hanya ada daya paduan WX sahaja. So jawapan dia WX sama dengan berapa lah. Lepas tu sama juga gunakan formula F sama dengan MA untuk carikan nilai pecutan. Okay. Okay, so cuma pelajar jangan lupa untuk lakarkan. Okay, dia ada satu guideline lah. You kena lakarkan komponen. Okay, you jangan tak lukis. You perlu lukis dulu. Okay, satu selari. That means selari kepada permukaan ini. Satu lagi adalah berserenjang. That means dia 90 darjah. Okay, jangan lupa untuk lukis dan labelkan. Ini adalah WX. Ini adalah WY. Okay. Okay, so lebih kurang macam inilah dia punya soalan. Okay, so saya share sedikit slide. Okay, very quick. Kita tengok. Okay, so basically kita boleh lelakkan pada dua lah. Okay, satu adalah FX, satu adalah FY. Okay, so ini kita dah explain juga tadi. So untuk daya mengufuk F cos theta, daya menegak F sin theta. Okay, so ini adalah contoh-contoh lah, contoh-contoh soalan. Boleh cubalah contoh yang ini. Fx dia adalah F sin theta. Fy dia adalah F cos theta. Okay, cos theta. Okay, so yang ini latihan lah untuk anda boleh cepat untuk kena pasti. Okay, lepas tu saya nak explain satu contoh. Okay, contoh yang ini. Okay, berapakah jumlah daya mengufuk Fx? So, kita ada dua daya. Satu adalah 20 Newton. Okay, yang ke kiri atas. Satu lagi daya 10 Newton ke kanan atas. Jadi, kita perlu lelaikan kepada dua. Contoh 10 Newton, kita boleh lelaikan kepada 10. Okay, ini adalah contohlah saya labelkan ini F1, ini F2. Okay, so ini F1 cos 40 sama dengan 10 cos 40. Yang ini atas lagi Fy dia adalah 10 sin 40. Okay. Okay, ini F2Y ya. F1X. Okay, F1X ya. Okay, lepas tu yang sebelah kiri ini ini F2. Oh my goodness, sorry ya. Okay, ini F1 cos 40 kan. Okay, so kita dapat untuk ini Fx okay, F1X. Yang untuk atas ini F1Y sama dengan 20 sin 30. Okay. So lepas tu kita cuba bandingkanlah untuk paksi X ini yang sebelah kanan 10 cos 40 tolak dengan 20 cos 30. Tengok manakah satu lebih besar. Okay. Lepas tu untuk daya mengegak dua-dua yang pergi ke atas kan. So tambahkan saja nilai mereka. Okay. So kita nampak lebih kurang dia pergi kepada kiri ya. Okay. Dia bertindak ke kiri. Okay. So ini contoh-contoh lah untuk layan daya.
Okay. So boleh cuba juga latihan-latihan ini. Okay. Okay. Lepas tu untuk keseimbangan daya kita akan cuba tengok untuk topik 1.3. Okay, 1.3 ya. Kita masih akan tengok lagi. Okay, so itu sahaja. Dan anda boleh cuba juga latihan yang ini. Okay, latihan-latihan ini saya pun telah up dalam Google Classroom. Jadi itu sahaja. Satu lagi sebelum kita tamat, saya cuma tunjukkan sedikit simulasi ya. Okay. Okay, boleh nampak kan? Okay, so apa yang saya cuba buat ni? Okay, saya cuba pause. Okay, so you cuba nampak FN dengan FG mereka punya panjang adalah sama. Kalau panjang sama maksudnya mereka mempunyai nilai yang sama. Okay, so untuk papan ini dia ada daya geseran. Kalau saya tolak melebihi daya geseran, maka objek akan memecut. Okay, dia akan memecut. Okay, so bila saya tolak ke SATA condong ini, nampak tak? Okay, so daya berat selalu bertindak ke bawah. Okay, bertindak ke bawah dan ini nampak tak? Tindak balas normal ini sekarang dia ubah arah. Okay, ubah arah. So semula tadi dia adalah bertindak ke atas, kan? So sekarang dia akan ubah arah ikut SATA. Nampak tak? Okay. Okay, FN ke atas, lepas tu dia ubah arah. Nampak tak? Okay, tindak balas normal selalu dia adalah di atas permukaan. 90 degree di atas permukaan. Okay. Lepas tu yang F kecil ini, dia adalah daya sekejap. Okay. Okay, so kita cuba tengok yang F kecil ni dia sebenarnya rintangan ataupun daya geseran. Okay, so kalau papan ni dia ada daya geseran lah. Dan tetapi berat, okay, kalau you masih ingat yang ini adalah WX. Okay, WX ini sebenarnya dia masih lebih besar untuk mengatasi daya geseran. Jadi objek akan bercut ke bawah. Okay, bercut ke bawah. Okay, so ini adalah daya paduan dia. Okay, daya paduan dia. Lepas tu tindak balas normal ini dia sebenarnya diseimbangkan oleh WY. Okay, WY ini. Okay, so kalau saya tukar kepada Aiza, okay, nampak tak? Daya geseran sudah hilang. No friction. Okay, so that means daya paduan seluruhnya memang akan turun. Okay, akan menyebabkan objek bercut dengan lagi cepat. Okay, so itu sahaja. Saya berharap kelas ini dapat membantu anda untuk lebih faham tentang layan daya. Jika ada soalan boleh tanya lagi saya lah. Okay, terima kasih.